Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan dan menerangkan bab 2 nutrisi dan teknologi makanan, iaitu subtopik saya yang terakhir 2.6, iaitu makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okay, sebelum kita meneruskan, kita baca doa dulu lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, kita teruskan kepada tajuk kita seterusnya, itu makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Kita tengok dulu makanan kesihatan. Okey, apa itu makanan kesihatan? Makanan kesihatan adalah makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Okey, kalau kita tengok kat sini gambar, iaitu contoh-contoh makanan kesihatan. Contohnya seperti sayur, buah-buahan, apa tu lagi, ada daging, ikan. Okey, itu adalah contoh-contoh makanan kesihatan lah. Okey, kita tengok pula isu berkaitan dengan makanan kesihatan. Yang pertama, kebolehdapatan makanan kesihatan. Okey, makanan kesihatan ni kadang-kala sukar didapati. Contohnya macam negara yang mempunyai pergolakan, macam contohnya negara Palestin. Rakyat mereka sukar untuk mendapat makanan, lagi-lagi khasnya makanan kesihatan. Contoh macam makanan kesihatan macam sayur-sayuran. Dia orang kadang-kadang pun makan apa yang ada, terpaksa makan lah untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita kenalah bersyukur apa yang ada dekat negara kita. Okey. Yang kedua, harga makanan kesihatan yang tinggi. Contohnya macam makanan segar kan, itu mungkin harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kaedah pemprosesan. Kadang-kadang kita tak tahu pun proses makanan tersebut. Okey. Dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey, seperti mana yang kita telah pelajari dalam tajuk yang lepas, iaitu 2.5. Kita ada belajar cara untuk menyediakan makanan kesihatan, dan dia harus ada penambahan sedikit bahan kimia. Secara konklusinya, kita juga seharuslah berhati-hati dalam mengambil makanan kesihatan, untuk mendapatkan makanan yang terbaik lah untuk kita sendiri. Okey, kita beralih kepada suplemen kesihatan. Apa itu suplemen kesihatan? Bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Okey, kita tengok contoh gambar tu. Saya zoom. Okey. Ini adalah salah satu suplemen kesihatan lah. Contohnya macam produk Shaklee ni kan, yang kita biasa nampak lah orang jual, orang jual kan dekat FB, kat IG, kat mana-mana, semua dia jual. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti yang kecil tetapi berkepekatan tinggi. Okey. Sebenarnya suplemen kesihatan ni bagi saya adalah delicate issue, yang mana kita kena bandingkan ataupun pertimbangkan. Kalau kita kena timbangkan antara manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaat, kita ambil. Kalau mudarat tu ada, tiba-tiba kita ada risiko kan, risiko dapat penyakit, contohnya macam sakit pinggang, so kita tak payah ambil. Makin memudaratkan diri lah, so kita tak payah ambil. Okey, lagi satu, untuk dapatkan suplemen kesihatan ni, janganlah terperdaya dengan macam dekat FB kan, banyaklah suplemen kesihatan yang macam tak sebenarnya memberikan mudarat kepada diri sendiri. So kalau nak cari suplemen kesihatan ni, carilah beli kat company. Beli kat company yang ada buat research evidence based. So kita tak berdaya dan kita akan dapatlah suplemen kesihatan yang kita nak. Okey, kita tengok isu berkaitan suplemen kesihatan. Pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Disebabkan keperluan badan seseorang berubah-ubah, dos pengambilan sukar ditentukan. Okey, setiap orang ni berlainan tau. Ada yang sihat, jadi dia tak payah pun ambil suplemen. Okey, ada yang sakit kan. So kalau ada yang sakit tu,
kita minta advice dekat doktor. Tanya dia, doktor, adakah saya ni perlukan suplemen ni? Dia boleh ni ke? Kita minta advice doktor. Jangan suka-suka ambil. Lepas tu kalau orang yang sihat ni, dah sihat dah, lepas tu nak ambil suplemen lagi, nak cantikkan muka lah, nak bagi seri muka lah, nak inilah itulah, so tak payah. Nanti kan dapat risiko pula, risiko dapat penyakit. Okey. Hasilnya, pengambilan suplemen kesihatan yang berkurang ataupun berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Contohnya ada satu ayat ni, the dose make the poison. Maksudnya ubat tu kadang-kadang jadi racun pada diri kita sendiri. Kalaulah suplemen kesihatan tu kita dah sihat dah, kita ambil lagi suplemen kesihatan. Suplemen kesihatan ni fungsinya untuk menambah apa yang kurang. Jadi kalau ada memberikan mudarat kepada kita, tak payah ambil lah. Sebenarnya ceritanya, senang cerita, tak payah ambil. Okey, itu sahaja. Okey, ada satu soalan cabaran minda. Jika seseorang individu mengalami kekurangan sel darah merah, apakah jenis mineral dalam suplemen kesihatan yang perlu diambil? Nanti kita, InsyaAllah kalau sempat, kita akan bincangkan dalam grup. Okey, sekian, terima kasih daripada saya, Nasrul Hakim. Assalamualaikum semua. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan serba sikit berkenaan tajuk dasar keselamatan makanan kebangsaan di bawah subtopik 2.6 makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okey, dasar keselamatan makanan kebangsaan yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui Program Keselamatan Makanan. Poin yang kedua, dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada, yang pertama, risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Yang kedua, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan. Baik, poin yang ketiga, menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Maksudnya, dengan adanya dasar keselamatan makanan kebangsaan ni, kita dapatlah meluaskan lagi kita punya produk ke seluruh Malaysia, iaitu tempatan, dan juga luar negara, iaitu global. Okey, poin yang keempat, pihak berkuasa kawalan dadah PBKD diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Maksudnya, pihak tersebut kenalah daftarkan produk ataupun ubat tradisional seperti kalau ada orang nak jual ada sebuah syarikat yang menghasilkan satu produk, dia pihak ni kenalah daftarkan dulu dia punya produk tu. Lepas tu kemudian akan diluluskan oleh KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, poin yang seterusnya, pelekat dengan label dan kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Okey, poin yang seterusnya, penekanan juga perlu diberi terhadap usaha meningkatkan kesedaran awam melalui pendidikan kepenggunaan. So, maksudnya kita KKM perlulah buat satu kempen ke apa untuk menyedarkan orang awam ni tentang tentang suplemen kesihatan ni, supaya tidak memudaratkan diri. Poin yang seterusnya, iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sewaktu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. So, kalau tengok dekat
ubat ke, kena ada iklan dengan cara dia, cara dengan kegunaan apa semua fungsi satu produk tu. So ni menjadi kekeliruan lah kepada orang awam kan. So bagi melindungi kebajikan dan memudahkan proses pemilihan makanan pengguna, Kerajaan Malaysia mengawal mutu makanan melalui pertama, Akta Makanan 1983 dan juga Peraturan Makanan 1985. So dengan adanya akta tersebut, maka mutu makanan itu akan terjaga daripada sebarang ancaman kesihatan lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Peraturan Makanan 1985. Peraturan Makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa bertempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti rajah 2.15. Antara contoh label makanan ialah: yang pertama, nama sebutan sebenar makanan, iaitu nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Yang kedua, senarai ramuan, iaitu ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Yang ketiga, arahan penyimpanan, iaitu ikut arahan penyimpanan yang disarankan. Yang keempat, maklumat pengeluaran, iaitu nama dan alamat penggilang, pembungkusan, ejen termasuk produk import. Yang kelima, akuan pemakanan, iaitu menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Yang keenam, pelabelan pemakanan, iaitu maklumat mengenal kandungan pemakanan sesuatu produk. Yang ketujuh, penyataan aditif makanan, iaitu perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan. Dan yang ke-8, penyataan mengenai kuantiti berat ataupun isi padu, iaitu pernyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-9, penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan mentangkan Akta Makanan 1983. Okey, Akta Makanan 1983 merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. Okey, maksudnya contoh peniaga ni, penjual ni dia menjual makanan. Lepas tu penjual tu kata makanan tu sihat, padahal dia memudaratkan. Dia buat ni demi keuntungan sendiri. Jadi kalau polis dapat tangkap, dia boleh disabitkan kesalahan Akta Makanan 1983. Okey, yang status halal makanan pula, imbas kembali tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Okey, ini senang je.